Kanada belum lagi, kita akan tengok kepada IV, Chef, kita akan tengok kepada Cough. Ni lah guna benda-benda ni. Dan juga untuk New Zealand, kita akan tengok kepada apa? Untuk New Zealand ni saya tengok kepada apa? BNZ punya report. Dan itu yang kita nampak lah. Setakat ini pertumpuan pasaran pada malam nanti adalah kepada ucapan Lagarde sebentar lagi, itu untuk ECB. Nothing much expected, tapi anytime governor ataupun presiden satu bank pusat berucap, anything could happen. Retail sales Kanada dijangka adalah lebih turun berbanding dengan bulan sebelumnya, tapi jangan silap, ini masih lagi dalam keadaan positif. Dan US punya US punya PMI numbers pada malam ni dijangka lebih rendah berbanding dengan bulan. Tapi ini masih lagi dalam, ini menaik, cumanya menaik tak banyak macam bulan sebelumnya. Itu maksud dia. Okey, itu daripada sudut data ekonomi. Kita lihat kepada chart apa yang kita nampak semasa. Okey, jadi kalau anda nampak pun ini lebih silver terutamanya semakin kukuh pada semasa ni. Okey. Interesting, kita tengok kepada pergerakan Nasdaq. Kita mulakan dengan Nasdaq pada hari ini. Kenapa? Sebab Nasdaq ni dah break level ini. Nasdaq break. So, sekiranya anda short term trader, breakout 5 wave, dan ini tidak melangkaui 100%, anda boleh trade, tetapi nampaknya angka dia dah sampai equal leg. Apa maksud dia? Dia dah sampai. Kalau dia macam ni tak ada incomplete sequence. Jadi kita tak dapat trade wave 2. Jadi kat sini saya alihkan. Pagi tadi saya letakkan, tapi nampaknya dia terus pergi. Jadi kita tak dapat nak trade dia. Ini tak dapat. Okey. Jadi dia tak ada incomplete sequence. Jadi jangan trade. Tahu tak kenapa? Sebab anda masih boleh lagi buat 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, lepas tu jatuh ke bawah. Faham tak? Dia masih boleh buat benda tu. Kalau dia tak complete, kita boleh trade. Satu, kita tak trade kalau tak ada incomplete sequence. Dia masih ada kemungkinan untuk buat benda ni. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu baru dia naik. Sebab itu anda tak trade kalau tak ada incomplete sequence. Faham kali? Biarpun dia breakout structure macam ni, tak ada incomplete sequence, anda tak trade. Sekurang-kurangnya, kalau dia dia tak complete, katalah dia tak sampai 100% ni, sekurang-kurangnya, kalau dia cuma breakout tapi tak sampai 100% ni, 3 wave, biarpun kita ada A, B, C, dia masih boleh buat W, X dan Y. Faham tak? Faham kan? Wassalam kan? Kalau katalah dia tak sampai 100%. Dan ini cuma correction. Kita tak tahu. Waktu ni kita tak tahu. Dia buat macam ni. 1, 2, 3. Dan 3 ni tak sampai 100%. Itu boleh jadi W. 1, 2, 3 kita masukkan. X. Kita ingat dia ni dan ini akan buat 1, 2 dan 3. Sebelum kalau dia nak jatuh pun. Jadi kita dah letakkan BE kita kat sini. Kita dah ambil partial. Sebab itu jangan trade kalau tak ada incomplete sequence. Bukan semua lekuk kita boleh trade. Faham benda ni kan? Ini yang pertama. Tak kisah structure dia macam mana. Yes, kita jangkakan ke atas. Kalau tanya saya, ke atas. Tapi filter saya tak ada incomplete sequence, saya tak trade. Arah dia ke atas, asalkan anda tak short. Okey? Asalkan anda tak short. Cumanya filter saya kepada incomplete sequence. Incomplete sequence, ini dah sampai. Okey? Anytime. Di sini kita akan ada seller. Tak tahu. Jadi kita tak tahu. Kalau dia tak complete, kita boleh trade. Kalau ni kita tak, tapi arah dia ke atas. Kalau ini turun bawah balik, lain-lain indeks. Kalau indeks lain breakout juga, ada incomplete, dan mungkin anda boleh masuk.
Tengok hampir yang lain tak ada yang breakout. Inilah US 500 tak breakout kan. Jadi saya tak update lagi Okey. Boleh buat satu A, B dan C. Lepas tu jatuh ke bawah. Satu kita tak trade. Kalau dia ada incomplete, then ni ni ada US 30 tak ada. Ini tak ada, belum, tak ada. DAX pun tak ada, belum break. Okey. Boleh? Kalau anything yang breakout tak sampai 100%, kita trade. Itu cara dia. Okey. Nikkei kalau anda ada entry, kita masih belum 50%. Kita masih belum 50% daripada ini. Daripada X ini belum 50%. Bagi mereka yang ambil dalam ni, anda dah ambil separuh. Bagi anda yang ambil X ini anda dah ambil separuh daripada hari. Ataupun tadi okey, saya ambil yang besar sikit yang ini. Okey, jadi position kita belum lagi 50%. Belum sini. Jadi position ni masih ada tau. Aryan, Waalaikumsalam. Okey, position ni masih ada. Untuk JP225 ni masih ada. JP225 ni masih ada. Masih ada. Ini belum ambil partial. Ini belum keluar. Belum keluar separuh dan belum letak BE. Itu untuk JP225. Okey. Ini untuk JP225. Faham Okey. Itu untuk JP225. Untuk FTSE sama, belum ada breakout, tak ada apa-apa. Ini boleh jadi ke bawah, ini boleh jadi ke atas. Jangan percaya dengan 5 wave. Ini boleh jadi A, B dan C, lepas tu ke bawah. Faham? Jadi tengok clue. Kalau kita ada pergerakan ke bawah, kita long daripada bawah tu. Ambil 3 wave yang besar ni. Dan 1, 2, 3 dan kita long daripada bawah. Kalau ada incomplete sequence yang besar. Boleh Aryan? So setakat ini yang ni tak ada. Nasdaq tadi menunjukkan there is a higher probability untuk ini ke atas. Nasdaq dah break. Cumanya dia tak ada incomplete sequence. Kalau dia ada incomplete sequence, kita ada set up. Bawa gunting rambut. Orang cerita market, korang cerita rambut. Ni. Okey. IBEX juga menunjukkan yang sama. Di mana kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau IBEX ni break 5, yang lain-lain break, then anda pilih. Pilih yang higher liquidity seperti US punya index untuk wave 3 tu. Tapi cari yang ada incomplete sequence. Okey? Cari yang ada incomplete sequence. Jangan trade bila tak ada incomplete sequence itu kunci pertama. Apa dimaksudkan dengan incomplete sequence adalah benda ni. 1, 2, yang breakout ni dia tak sampai 100. Kalau dia breakout 3, 4, 5 dia sampai sini macam ni 1, 2, 3, 4, 5 berakhir dengan divergence dekat RSI dia, berakhir dengan divergence 1, 2, 3 dan anda boleh cari long. Benda tu je. Ulang-ulang hari-hari kita cerita benda tu je. Okey, ada soalan untuk indeks. Nasdaq tadi menunjukkan hala 7 ke atas. Kita dah ada break ke atas. Cumanya movement dia tak ada incomplete sequence. Jadi ini boleh completed sebagai A, B dan C, lepas tu jatuh ke bawah. Okey. Asalkan anda tak short dia, anda okey. Asalkan anda tak short dia, anda okey. Jadi pada waktu ni Nasdaq menunjukkan hala 7 ke atas. Tapi tak ada setup. Ada filter kita dia kena kan Hala 7 untuk indexes ke atas itu bermakna untuk indeks Saya dapat banyak soalan Bitcoin. Lepas ni kita tengoklah Bitcoin. Curi sikit masa lah. Okey, jadi apa yang kita nampak untuk indeks? Indeks tadi Nasdaq
menunjukkan this move 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Masalahnya ini komplit sampai 100%. Itu Nasdaq. Ya? Itu Nasdaq. Benda pertama, ada incomplete sequence ke tak? Sebabnya ini masih boleh jadi A. Kita masa ni tandakan 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Apa jadi kalau malam ini Nasdaq buat benda ni? 1, 2, 3. Break out lagi. Satu-satunya masa anda boleh tak, kita, sebab tu saya katakan ikut sesi-sesi kita, saya ceritakan bila anda boleh trade tanpa incomplete sequence. Nak dengar tak kali? Archie tunggu incomplete sequence, banyak entry aku terlepas ni. Bila anda boleh trade tanpa incomplete sequence? Nak dengar tak? Tunggu Pian. Ni saya nak ceritakan ni. Katalah Nasdaq kat sini, dia buat turun, dia buat macam ni, dia buat turun 1, 2, 3. Sebab kita tahu ini dah complete kan, ini dah sampai 100% kan, sampai 100 kan. Lepas tu dia naik lagi 1, 2, 3, 4, 5, dia break lagi. Kalau dia naik macam ni, yang lain-lain dia buat macam ni. Kalau yang lain-lain dia buat macam ni, yang lain-lain tak break. The only time anda boleh trade tanpa incomplete sequence 5, 1, 2, 3. Syarat dia yang kecil ni kena break. Faham? Yang kecil ni kena break. Jadi anda tunggu set up untuk 3 ni. Jadi anda akan pergi dekat lower time frame untuk trade. Sama juga ada incomplete sequence yang kecil. Ini sebenarnya lebih powerful. Sebabnya kita akan ada 3 dalam 3 dalam 3. Korang cerita apa ni? Bukan. Ada incomplete sequence dalam time frame yang lebih kecil. Dalam time frame lebih kecil. Ini boleh trade. Tapi dia kena ada incomplete sequence yang kecil ni. Ya? Itu masanya anda boleh trade ikut masuk ni, tak perlu tunggu yang 2 time frame besar, tak payah. Tapi kena ada incomplete sequence dalam yang ini. Dalam yang ini 1, 2 dan 3. Dalam subwave, yap. Sama je cerita dia mesti ada benda ni. Waktu tu anda boleh trade. Kalau itu berlaku, kita akan ada market yang amat bullish. Kalau itu berlaku, kalau itu berlaku, dia tetap ada incomplete sequence tapi dalam time frame yang lebih kecil. Asalkan tolong jangan short index. Pian dah lekat kan Pian? Yes Pian. Saya dah sebut jangan short index dari bulan 3 tahun lepas. Dari bulan 3 yang jatuh kan. Dia tak naik. Waktu tu saya dah sebut jangan short index, anda cari long index. 3 itu yang kita tunggu. Kalau itu berlaku. Nama panjangnya, nama jurus. Okey? Faham? Anda nak tengok kalau Nasdaq buat benda ni. Kalau Nasdaq buat benda tu, nama jurus apa tu? Okey, apa pun anda tak pergi short index. Index jatuh ke apa ke, kalau jatuh ada jeling. Tunggu untuk long. Tak ada. Index is never a short. Kecuali satu-satunya adalah IBEX yang ada low dekat weekly. Bulan bintang tak. Korang cerita apa ni weh? Aduh. Okey, ni adalah untuk indeks. Indeks ke atas. Sayang bagi yang terkena dengan stop loss dengan DAX ni, kita tak pasti dia punya connector kan. Dia ngam naik, habis. Ngam-ngam 1618 kat sini kan. Kalau kita ambil connector depan tu. Tapi nak buat macam mana? Saya tak entry yang tu sebab kita masih ada JP25. Itu saya dah terangkan dalam webinar sebelum tu.
Menitik air mata. Kita dah sebut benda tu dari bila kan? Dari bila kita sebut? Dari tahun lepas kalau nak tahu. Kalau cerita pasal tu dari tahun lepas. Korang tak ceritalah apa. Okey, kalau tak ada soalan untuk indeks, maksudnya kalau kita masih jangkakan untuk indeks ni melengkapkan sekurang-kurangnya melengkapkan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 dalam 5 kalau kita masih menjangkakan bahawa ini akan masih menaik, anda akan jangkakan untuk yen pair inilah 1, 2, 3 dalam 3, 4 dan 5. Okey, cuma sayang Nasdaq tu dia sampai 100%. Kalau tak sampai kita boleh cari untuk Nasdaq. Okey, kalau kita masih jangkakan untuk indices ni adalah ke atas, anda tak dapat jangka untuk yen pair ke bawah. Apapun momentum dia adalah lebih rendah. Ini adalah untuk disebabkan oleh pergerakan USD JPY. So USD JPY dijangka akan buat 3 wave ke atas. Maksudnya dari sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Macam ni. Ini adalah untuk yen. Ini adalah untuk yen. USD JPY. Ini A, ini B, ini C. Saya tak letakkan, kalau tak ada orang cuba trade semua lekuk. Jadi saya tak tandakan dia. Jadi apa yang jangan trade yang ini. Ini overall sideways market. Don't trade. Kenapa nak trade yang macam ni? Nampak tak? Ini sideways market. Kenapa anda nak trade market macam ni? Oh, bawah buy, atas sell. Jangan. Jangan. Okey, boleh tak short daripada 2 tu? Tak. Satu ni bukan lower low. Kalau satu ni lower low, kita dah short dah. Kita nak cari short kat sini, kita dah short. Masalahnya satu ni bukan lower low. Kenapa dia tak keluar lah pula ni? Kejap, USD JPY kita lekap sekejap. Okey. Okey, satu ni bukan lower low. Kalau satu ni lower low dekat sini. Kalau dia break daripada sini, kalau dia break, barulah kita cari short. 1, 2, 3, 4, 5. Dia break. Then, belum short. Anda tunggu benda ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Kalau dia break, anda tak terus tunggu 3 wave. Anda fahamkan cerita besar dia. Ini 1, ini 2. 1, 2, 3, 4, 5. Sini anda trade. Sini yang anda trade. Faham tak? 1, 2, 3, 4, 5. Sini yang anda trade. Sini tempat yang ini. Sini yang anda trade. Ini yang 5 wave breakout. 1, 2, 3, 4, 5. Bukannya semua lekuk tu anda trade. Breakout time frame yang mana? Faham tak? Anda kena fikir daripada time frame besar turun ke time frame kecil. Faham? Bukan semua breakout lower low tu anda trade. Faham maksud saya? Ini kalau breakout, ini 2 kat sini. Ini 1, ini 2. Okey? Habis 1, 2 tu kan? Lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Belum 5. Ini adalah dalam substructure punya breakout. Ini substructure. Maksudnya kita baru ada 1, 2, 3. Unless 3 ni adalah 1618. Then anda boleh trade wave 4. Dan ini adalah wave 3. 4, 5. Faham? Anda kena fikir daripada sudut time frame besar turun ke time frame kecil. Barulah kita ada, kalau dia incomplete, tak sampai satu, then anda trade dia 1, 2, okey, ini adalah 2, ini satu merah tau. Ini adalah satu merah macam ni. Ini adalah satu merah.
2 merah, 3, 4, 5. Dan barulah anda tangkap dalam ni. Faham? Fractal. Anda kena tunggu yang ini. Bukannya breakout terus trade. Tak. Anda kena tengok time frame besar turun ke time frame kecil. Anda cuma dapat trade dia dekat sini. 1, 2, 3. Sini. 2 ni. Bukan dalam kecil-kecil ni. Ini H4 punya entry. Kalau H1 buat structure sama, anda boleh trade dekat H1. Masalahnya untuk USD JPY yang tengah, kalau dia buat, itu adalah H4 punya incomplete sequence. Bukan M5, bukan ni. Kalau M5 berlaku macam tu, kita trade dekat M5. Kalau M30, M30. Bergantung kepada masa anda untuk tengok chart. Pada waktu ni, tak ada apa-apa. USD JPY tak ada. So, pada waktu ni, adakah saya berminat? Tak. Sekarang ni USD JPY sideways. Itu daripada besar kepada kecil. Anda fahamkan apa yang anda sedang perhatikan. Jangan tengok dia break ini terus kata trend. Tak. Kalau dia break X ni tak ada apa-apa. Ini boleh jadi A, B dan C. Faham tak kenapa kita tak trade kalau dia ni tadi? Yang saya buang tadi. Kalau dia tak ada incomplete sequence, mana kita ni? Oh, saya dah buang dia. Saya lukis balik. Okey, ni di H4 tadi. Katalah dia break macam ni. Dia break sini. Ini 1. Ini 2. Dia break out. Dia break out. Kan? Dia break out macam ni. Lepas tu anda trade. Tak dapat. Faham tak kenapa? Ini boleh jadi A, ini boleh jadi tak dapat A, B dan C. Itu boleh dapat, itu boleh jadi C. Lepas tu naik ke atas. Sebab tu anda tak trade yang anda kena tunggu satu lagi. Anda kena tunggu habiskan structure ini tadi dan tak lengkap. Dia tak dapat cuma ini 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. Sebab itu anda tak dapat nak trade dia. Bukan semua lekuk tu anda trade. Tu yang saya tengok orang guna elite wave, dia trade setiap lekuk pengsan. Sebab itu ramai orang tinggalkan elite wave kali. Sebab dia cuma tengok satu time frame. Dan tak tengok correlation. Tak dapat. Jadi bagi saya disebabkan oleh indeks masih ke atas, dan kita sedang tunggu untuk indeks buat wave 3 dalam 5. Wave 3 dalam 5. Apa-apa pun wave 3 apa sifat dia? Dia kena motif kan? Jadi yen tak akan kuat. Yen tak dapat kuat. Sebab itu saya tak nampak ini untuk jatuh. Sebab kalau ini jatuh, ini adalah wave 3. Ini 1, ini 2. 1, 2, 3 dalam 3. Faham tak? Ini 1. Ini 2, 1, 2, 1. Nampak tak kalau dia jatuh? 1, 2, 3 dalam 3. Itu adalah yang mempunyai momentum tinggi. Kalau ini momentum tinggi, ini tak dapat naik. Itu tak dapat naik. Jadi kita tak jangkakan ini break. Kita jangkakan ini akan naik ke atas. Boleh long tak? Tak ada incomplete sequence. Okey. Tak ada orang ajar correlation. Tak apa. Ikut XM punya live. Hari-hari kita cerita. Sampai lekat. Nanti dekat YouTube, saya tengah siapkan video dia dekat YouTube XM. Galih. Dekat YouTube XM, saya tengah siapkan. Few more videos. Kita punya lag ni, Aryan baru jawab motif. Yes, 3 dalam 3 tu kan. Invalidation level kita tak. Kalau dia jatuh ke bawah, ini adalah kat sini. Okey? Tu dekat sini. Ya, Ustaz.
Dia ambil masa tau. Dia ambil masa untuk nak faham benda ni, anda ambil masa. Sebab itu semua ni saya letakkan satu cerita dekat chat. Saya tak nak confusekan anda. Incomplete sequence itu je. Kalau anda dapat incomplete sequence, trade. Itu selamat. Okey. Apa korang cerita ni? Okey, itu adalah UJ. Jadi UJ kita masih jangka ke atas. Sebab ini kalau break, itu adalah 1, 2, 1, 2. Nampak tak? Ini tak break out kan? Ini 1, ini 1, ini 1. Kalau dia break out kan? 1, 2, 1, 2. Ini 3 tau. 3 dalam 3. Kalau dia break out, laju sangat. Ini mungkin 1, 2, 3 dalam 3 dalam 3. Kalau dia break out. Kalau itu berlaku, itu yen yang amat kuat ataupun USD yang amat lemah. Antara dua je. USD amat lemah ataupun yen yang amat kuat. Adakah kita nampak USD terlampau lemah? Ada kemungkinan. Sebab USD ni balik lagi lukisan ni balik. Pening kepala kali. Okey? Boleh tak sini jadi 2? Kalau itu berlaku, sini jadi 2. Sini 1, 2, 3 dalam 3. Faham tak? Kalau itu berlaku kan? Kalau itu berlaku, sini akan jadi 1, 2. 1, 2 ni, 1 merah. 1, 2, 3 dalam 3 dalam 3. Faham? 3 dalam yang hitam ni, 3 wave merah, 3 wave biru. Kalau USD JPY ni break bawah macam ni, dolar pengsan tak tahu ke mana dah. Saya tak nampak benda tu pada waktu ini. Kalau itu berlaku, gold, silver ke bulan. Macam mana Pian? Dan kalau nak tarik Fibo retracement untuk USD JPY, untuk mana satu? Untuk USD JPY. Kalau US dollar tadi kalau US dollar ni buat benda ni tadi, habis minyak mencanak. Kalau itu berlaku. Pian, tulis balik untuk structure mana? Untuk instrumen mana? Atau Fibo retracement untuk structure mana? Yes, sebab apa kita lukis ni macam ni? Ingat tak kita sentuh pasal minyak semalam? Ingat tak kita sentuh pasal minyak semalam? Minyak buat 5 wave. Dia break out ini. Ini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. USD JPY. USD JPY. Saya baca balik Okey, kalau nak tarik Fibo retracement dari structure yang subwave dari B hingga ke break next 5 wave. Macam mana? Ini atau Fibo retracement dari 5 subwave yang breakout tu untuk tengok pullback level. Okey, cerita dia untuk USD JPY ni, kita tak ada structure confirm lagi. Dia tak ada high, tak ada low. Ini sideway. Ini sideway. Itu nombor 1. Okey, dia boleh naik, dia boleh turun. Ini sideway. Okey, apa yang akan jadi tak tahu. Untuk USD JPY, anda tak trade. Structure ini anda tak trade. Okey. Ini nampak seperti trend. Ini nampak seperti trend. Sini kita ada structure correction. Pada waktu ini, dia masih boleh buat satu lagi ataupun 2 ni habis. Okey. Jadi, saya ambil chart kosong. Saya ambil chart kosong. Okey, USD JPY. Okey, apa benda tu? Okey, the thing is, kita tengah menjangkakan bahawa sini adalah satu biru. Okey, sini adalah satu biru. Dan kita jangkakan kat sini buat macam ni. Kita jangkakan dia buat macam ni.
untuk habiskan 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. Okey, untuk habiskan 2 biru. Kita jangkakan benda ni. Kita tengah jangkakan benda ni Tetapi ini dah cukup syarat untuk dia. Ini dah cukup syarat untuk dia habiskan 1 biru dan 2 biru. Sebab apa? Kalau kita tengok Fibo retracement dia, kejap. Susah betul pakai pen ni. Okey, kalau kita tengok Fibo retracement dia, dia dah lekap. Dia dah lebih daripada 38.2. Okey, ini boleh jadi 2. Maksudnya kat sini boleh jadi 2. Yang ni. Bukan yang ni. Sini. Sini USD JPY. Okey, sini boleh jadi 1. Ini boleh jadi 1. Ini boleh jadi 2. Ataupun 2 kat sini. Ini lebih tinggi. Ini boleh jadi 2. Sini. Itu boleh jadi 2. Kita jangkakan dia akan buat 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan naik. Kita jangkakan benda ni dan 2 kita adalah dekat sini. Dekat sini. Kita jangkakan benda ni. Kita jangkakan 2 kita kat sini. Naik. Itu jangkaan kita. Sebelum dia meluruskan pergerakan ke bawah. Itu jangkaan kita. Okey. Sekiranya dia break ke bawah, ini adalah higher high, ini adalah 2. Okey. Ini nampak seperti 1 dalam yang color merah. Ini nampak seperti 1 dalam color yang merah. Okey. Ini 2. Jadi kalau dia break out kat sini, itu amat bearish. XM Malaysia, ya. Dekat XM Malaysia. XM Malaysia. Itu amat bearish sebab ini adalah 3 dalam 3. Kalau ini 3 dalam 3, the only way untuk USD JPY jatuh macam tu sama ada US dollar amat lemah ataupun JPY amat kuat. Untuk 3 dalam 3 berlaku. Faham tak? Itu caranya anda nak tahu apa signboard anda nak letak. Okey, Pian. Soalan dia adalah, apa soalan Pian? Tarik for 5 subwave yang breakout tu saja. Okey. Ni cerita yang breakout tu kan? Cerita yang breakout tu. Ini amat-amat bearish. Kalau ini berlaku, ini amat-amat bearish. So sama ada kalau JPY kuat dan indeks tak dapat nak breakout atas dah. Tapi Nasdaq tadi menyatakan kepada kita bahawa ini adalah ada breakout. Kalau USD JPY tadi buat benda tu, ini akan jadi A, B dan C dan kita akan ada double. W, X, Y. 2 kita kat bawah ni. Faham? Okey. Oh, Fibo kalau dia breakout, anda kena tunggu 5 wave structure. Okey, kalau ini breakout, ni breakout daripada 1 USD JPY ni, breakout ke bawah, saya tak perasan ini tinggi WXY. Jadi 2 kita kat sini. 1 2, kalau dia breakout macam ni. Kalau ini breakout, inilah 1 2 3, kalau dia breakout dia 3 4 5. Kalau dia breakout ini boleh trade. Sebenarnya ini boleh trade. Saya tak perasan ini lebih tinggi. Sekejap ini lebih tinggi kan. Kalau ini lebih tinggi, kita boleh trade 5 wave breakout. Inilah 2. Inilah X dan kita truncat Y kat sini. Boleh. A, B dan C, sini adalah Y. Jadi kalau dia breakout 1 ni,
Satu wave, bukan breakout ini. Breakout ini 5 wave. Anda tengok daripada sini. Satu, dua. Kalau dia breakout tak habis 100% pian, kalau dia tak sampai 100%, 3 wave ini, 1, 2, dia breakout ini dan anda tarik Fibo. Pada waktu tu anda tarik Fibo kat sini. Anda tarik Fibo kat sini. 1, 2. Equal leg. Dan anda trade daripada kawasan ni. Daripada kawasan ni. Kalau ini berlaku macam ni. Ni. Saya tak perasan ini lebih high. Maksudnya, ini lebih high kan. Jadi 5 wave kita dah boleh trade. Kalau ini adalah higher high, 2 kita kat sini. Ini adalah W atau A. Ini nampak macam W. W, X, A, B, C flat. Ini adalah 2. 1, 2, 3, 4, 5 dah boleh trade dah. Macam ni. Kalau dia break macam ni, saya clearkan. Kenapa dah dia lari ni? Okey. Kalau ini breakout macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Breakout ini. Bukan breakout ini. Breakout ini. Breakout yang ini. Sebab ini adalah satu structure dalam satu fractal biru. Ini 2 structure dalam structure intermediate dan breakout ini adalah structure 1. Jadi anda kena tunggu breakout ini 1, 2, 3. Anda trade dari sini. Kalau ini breakout, bukan breakout yang sekarang, bukan breakout yang ini. Anda kena tunggu breakout yang besar ni. Saya tak perasan ini lebih tinggi. Itulah untuk USD JPY. Okey? Menarik. Saya pun tak perasan. Lukis saya tak perasan. Okey. Ini adalah untuk USD JPY. Jadi bukan breakout ini. Breakout 1. Jadi kita ada fractal satu kampung. Retracement. Satu kampung breakout tak complete. Itu dia. Okey. Euro JPY. Alihkan stop loss kat sini. Kita dah alih stop loss kat bawah ni. Tak tahu. Tunggu dia punya structure jadi. 3, 7 atau 11. Okey. 11 saya jarang nak enter. Untuk Euro JPY, kita cuma cari peluang dekat 2 ni. Sini dah ada higher high. Kita cari peluang ini. Sebab itu, kalau USD JPY breakout bawah ni, seperti yang, kalau ini berlaku dan bawah daripada 1 ni, anda jangan trade yen pair. Anda trade dollar pair. Faham tak? Kalau USD JPY breakout bawah ni, yen pair akan lebih sideways. Hala tuju dia kat atas, tapi dia tak ada momentum macam anda tengok dollar pair. Dia takkan ada momentum. Kalau Euro JPY macam sekarang ni, then ini tempat anda cari peluang nanti. Sini tempat anda cari peluang nanti. Itu untuk Euro JPY. GBP JPY pun sama. GBP JPY ni awal sikit di sini. Kalau ini breakout, ini kita akan alihkan sebagai 3, 4 dan 5. Itu dia. Yes, sama masa dengan membeli saham. Kaitkan yang tahu macam ni pian, gunakan dalam instrumen lain. Sama je. Okey, pada waktu ni, ini masih lagi C. One more high. Sama ada ini A, B. Kita tengok. Dalam time frame kecil. Ini time frame kecil punya ni. Okey, one more high. Satu lagi high. Untuk GJ ni. Sebelum dia jatuh. Kalau dia break, tak ada apa. Ini cuma wave 4 kat sini. Dan seterusnya kita akan extend ke atas. Itu je.
Itu adalah untuk GJ. Asalkan anda tak short dia. Okay. AUD JPY masih kita memang expect satu correction. Barulah dia dapat ini adalah direct setup untuk AUD JPY. Ini adalah direct setup untuk AUD JPY. Ini semalam kita letak. Yes, teknologi sektor pun dah sampai. Tapi saya ada satu lagi leg ke atas pian. Kita tengok Apple. Kita tengok saham Apple dan Microsoft lepas ni. Ini adalah untuk apa? Untuk AUD JPY. AUD JPY ni saya ada direct setup. Ini ada direct setup. CAT JPY saya tak berapa gemar. So kalau dua kat sini, nampaknya struktur ni akan menyebabkan dua amat shallow tau. Dua tak sampai 382. Kalau ini buat lebih dalam, then saya cari dia. Pada waktu ini nampak habis dekat sini. Habis kat sini je. Arah dia ke atas. Anda tak pergi short dia. Kalau dia buat deeper correction, then saya trade dia. Maksudnya dekat 382 ataupun kalau kita tarik sekarang ni cerita dia kalau ada tarik Fibo extension, tengok daripada 1, 2, ini habis kat sini. Kalau kita ambil extension pula daripada atas ni 3 wave, 1 ini 1, 2 daripada sini. Ini sampai sini je, tak sampai 38.2. Satu saya tak letakkan setup untuk CAT JPY. Sebaliknya untuk AUD JPY dia ada, dia sampai. Untuk AUD JPY ini sampai 38.2. Kalau kita ambil kepada lekuk-lekuk yang sama, ini sampai. Kalau kita jangka wave 2 kat sini. Kalau dia tak buat high lagi lah. Unless dia buat zigzag. Kalau dia buat zigzag, USD JPY ke mana? Kalau CAT JPY ni buat zigzag ke bawah. Kalau CAT JPY ni zigzag ke bawah, ini jadi ini tak dapat lukis 5 wave. Boleh 1, 2, 3 macam ni wave 5 wave dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ni 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Tapi anda tengoklah rupa anda ini anda paksa. Ada masanya kita boleh buat. Faham tak sih? Boleh. Saya tak nafikan dia boleh jadi zigzag. Kalau dia buat benda tu, kalau setakat elevate macam-macam kita boleh buat. Tapi kalau dia buat benda ni, anda bayangkan ini jadi apa? Ini ke bawah. Ini akan jadi ke bawah. USD JPY akan ke bawah. Ini akan break ke bawah. Ini akan break ke bawah. Jumlah lekuk dia tak akan sama dengan yen. AUD JPY saya cuba untuk elakkan lukis WXYX X ni triple correction Saya cuba untuk elakkan. Saya akan letakkan Y kat sini dan kita akan letakkan W dalam yang putih kat sini. Sini tak break. Saya akan letakkan ni akan besar sikit dan Y kat ujung ni. Saya cuba untuk elakkan letak WXYXZ. Okey. Jadi yen pair AUD JPY ada direct setup. Kita cari peluang untuk nak long dia. Perhatikan untuk USD JPY. So kalau USD JPY jatuh ke bawah, sama ada yen kuat. Kalau ini jatuh ke bawah, ada nampak untuk dolar index ni pecut pandang lela ke bawah. Kalau itu berlaku, then AUD JPY kita masih boleh trade. Tapi kalau anda tak nampak, dolar index sideways je, tak ada apa-apa. Tak adalah dolar kuat. Pada masa yang sama, anda nampak indeks jatuh bawah ni, AUD JPY kita cancel. Faham? Yes.
Nampak? Satu. Cerita dia satu. Yes, sentiasa. Yen, indeks cuma jatuh teruk kalau yen kuat. Masa tu je. Kalau yen, kalau USD JPY ni dalam wave 3, sini wave 3, nampak? Ini boleh jadi satu tau. 1, 2, ini jadi wave 3 ke bawah. Dia, okey, balik kepada USD JPY dia. Kalau USD JPY, dia buat wave 3 dalam 3. Ini adalah sama ada USD lemah ataupun JPY kuat. Apa kesan dia? Okey, kita nak tahu mana satu. Anda perhatikan, kalau dia break out benda ni, anda perhatikan dia, the moment dia break out sini, dia break out ini, kalau ini break out ini, bukan break out sini, break out sini, break out satu ni, dia break out ke bawah ini, itu adalah 1, 2, 3 dalam 3, 1, 2, 3 kat sini. Kalau itu berlaku, anda terus tengok dollar index. Perhatikan dollar index. Sekiranya dua senario dia, saya letakkan macam ni, dua senario dia. Sekiranya DXY, ini adalah UJ. Teruk betul tulisan ni. Sekiranya ini adalah UJ. If dia breakout benda ni. Kalau anda nampak DXY, dia macam ni je. Dia tak jatuh. Dia sideways ke bawah je kan. Kalau itu berlaku, itu bukan dolar kuat. Itu bukan dolar lemah. Itu adalah kejatuhan ini disebabkan oleh JPY kuat. Faham? Kalau JPY kuat, indeks akan buat double correction ke bawah. Kalau ini berlaku DXY ni, indeks akan buat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ke bawah. Ini adalah indices. Dalam kes ini, sekiranya UJ breakout ke bawah, itu adalah indeks, itulah yen dynamic, indeks ke bawah. 5 minit lagi, kita baru sampai yen pair. Tak apa, Jumaat. Setiap hari ada alasan kan. Faham? Indeks akan buat correction lagi ke bawah. Yen pair akan jatuh ke bawah. Deeper correction. Even untuk AUD JPY kat sini, kalau itu berlaku. Even untuk USD JPY dekat sini, yang saya tak nampak dia jadi, tapi tak dapat tolak kemungkinan, dia akan buat yang lebih besar dan kita akan habiskan 3 kita kat sini. Ini high kan? Kita akan habis 3 kat sini. Ini wave 5. Sini akan jadi wave 5. Dan kita akan buat wave 4 kat bawah ni. Faham? Kita akan buat yang lebih besar. Ini kita habiskan. Itu kaitan instrumen tadi dengan wave. Bukannya anda fikir wave, anda fikir instrumen kaitan. Baru anda fikir cara melukis. Itu dia. Tapi kalau anda nampak, pada waktu ini breakout, anda nampak dollar index, ini adalah yang pertama. Ini senario 1. Ini 1. Okey? Patut dah boleh faham dah kali kan? Okey? Senario 2. Ini senario 2. Kalau anda nampak dollar index, ini boleh naik, tak kisah. Kalau anda nampak dollar index jatuh macam ni. Masa UJ jatuh kan. Dollar index ni jatuh macam ni. Kalau itu berlaku, anda cari untuk dan anda tengok saham dia buat macam ni. 2, 3, 1, 2, dia buat macam ni, sideways je. Kalau ini berlaku, UJ jatuh, nampak dollar index jatuh, jadi bermaksud itu disebabkan oleh US dollar lemah. Saham sideways, yen pair sideways, dollar pair habis. Dollar pair habis. EJ boleh naik.
EJ boleh naik ataupun tak, tapi trade yen dollar pair. Jangan fikir rate wave. Saya cerita kepada structure. NJ tengok AJ. NJ tengok AJ. Sama. Tengok AJ. Kalau dia sampai equilibrium, letak entry, itu je. Okey. Faham? Anda tengok apa, sentiasa fikir 3. Sentiasa fikir 3. Dolar, yen, indices. Anda sentiasa tengok 3. Lepas ni kita tengok NJ. Lepas kita break. Anda tengok 3 ni. Sentiasa fikir 3. Kalau ada breakout structure, anda terus refer 3 instrumen. Tengok satu. Apa jadi? Dan apa cerita? Apa jadi? Dan anda jangkakan pergerakan berdasarkan 3 pergerakan ni. Dia simple je. Dia tak payah fikir ini 1, 2, 3 ke. Tak payah. Anda tengok structure je. Yang nak letak nombor tu sebabnya ini boleh jadi 1, 2, 3. Ini boleh jadi 1. NJ. NZD, JPY. Kita tengok sekejap NZD, JPY. Okey. NJ ini dah sampai equilibrium. Ini dah sampai. Kalau NJ disampai, AJ kita mungkin kena bye-bye. Ini sampai. Ini sampai equilibrium. Kalau trade, anda dah letak kat sini dah. Bukannya letak sini. Apa pun, kalau anda trade yang itu, sini 50%. 50% kat sini anda letak BE. 50% ini. 7866. Kalau anda trade, anda dah letak entry. Faham kan? Buat benda simple. Saya trade, saya tak tengok benda-benda ni tau. Saya tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni masih structure korektif. 7. 1, 2, 3. Kalau kita kata dia naik, dia masih ada satu lagi ke atas. 7, 8, at least satu lagi, 9. Kalau ini naik, truncated lah AJ kita. Kena bye-bye lah. Nak buat macam mana? At least anda tak pergi short dia. Yes. Kalau anda dah trade NJ, jangan letak AJ tu pergi cancel. Pergi cancel AJ. Dia sama. Dia sama. Kalau ini naik, AJ kena bye-bye. Itu je. Jadi anda kena letak PO. Kalau dia letak apa? BE. Kalau ini pergi dan jatuh balik, AJ trigger kan. Sini kena BE. Kalau ini kena BE, anda boleh trade AJ. Baru ada trade AJ. Kalau dia naik, lepas tu turun balik. Maksudnya, anda punya equilibrium akan jadi ini. 1, 2. Sini pula. Ini jadi W, X, Y. Barulah AJ trigger. Barulah AUD, JPY. Ini trigger. Ini pula trigger. Itu je, sama je. Jadi kita akan alihkan ini sebagai Y. Tukar color. Lepas tu connector dekat sini. Tarik connector baru. Kalau itu berlaku, kita tarik connector baru. Connector adalah dekat sini. Faham? Kalau NJ tu jatuh balik, dan ini kena ini connector lain. Tapi pada waktu ni ini connector dia. Sini tak sampai 100%. Okey, itulah untuk AUD JPY, CAD JPY. So, yang saya jelas adalah AUD JPY. So, biarkan tengok cerita US dollar JPY sebab dia dekat dengan level. Tapi breakout ini bukan breakout itu.
breakout ini, dan anda tengokkan dolar. Ya. Breakout, kalau dia turun kat sini, breakout ini tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ya. Kita akan tukarkan ini sebagai W, X dan Y. Kecil, ini boleh jadi X lagi dan naik. Ataupun ini 2. Dia break sini, baru kita katakan ini 2. Ya. Kita akan alihkan ini kepada sini. Untuk satu lagi structure ke bawah. Tak ada apa-apa. Ni breakout ini tak ada apa-apa. Breakout ini yang low. Okey, kita berhenti rehat sekejap. Kalau tak berhenti rehat kita. Kita berhenti rehat sekejap dan kita sambung balik selepas iklan. Kita berhenti rehat sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita jangkakan NJ tu masih ada satu lagi ke bawah? Dan ini sebabnya kita jangkakan untuk dolar ni will NZD US dollar. Ini masih ada pergerakan ke bawah. Itu sebab dia. Nampak tak struktur ni? A, 5 wave, 3 dan kita jangkakan ini akan berlaku. Itu sebab dia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 dan 5 wave. Untuk lengkapkan C. Depend. Kalau anda trade, jangan keluar. Anda letakkan BE. Anda keluar separuh bila 50%. Bila ini naik, NJ anda kat sini, NZD JPY anda yang dekat sini, dia akan at least buat 50% ini. 50% ini. Sini sampai. Faham kan? Dia sama je. Benda dia sama je. At least anda dah keluar separuh dan bergantung kepada momentum. Sekiranya NU jatuh kurang berbanding dengan UJ naik, kurang berbanding dengan momentum UJ naik, then kalau itu berlaku, then NZD US dollar anda, NJ anda akan sideway. Dia tak jatuh sampai sini. Dia tak jatuh sampai ke bawah ni. Itu je. Nampak? Semua satu cerita. Anda tengok, kalau nak tahu NJ, anda tengok NZD US dollar, apa saya letakkan, anda tengok UJ. Tapi anda jangan keluar. Kalau ini kena BE, masuk AJ. Ini tak ada risk. Itu je. AUD JPY. Okey. Sebab tu saya tunggu AUD JPY ni kat sini. Sebabnya AUD US dollar, kita sedang jangka, ini sedang buat satu, ini tak break out. Ini tak break, dan sini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Kan? 1, 2, satu lagi high, sebelum dia jatuh. Kalau ini jatuh lebih laju daripada UJ naik, then kita akan ada AJ kita sampai sini. Itu je. Tapi kalau dia terus naik, AUD US dollar naik, rupanya sini tadi W, X dan Y. Sebab itu jangan percaya dengan 5 wave. Ini rupanya A, ini B, ini C. Sini kita dah habis wave 2. Tapi tak cantik kan rupa dia. Itu dolar memang pingsan. Kalau ini naik terus, breakout, kita buat Yasin dan lain-lain bacaan yang seumpamanya untuk dolar. Kalau ini breakout terus, memang dolar habis. 3 dalam 3 dalam 3. Habis, dolar habis. Anda tunggu 3 wave kecil je untuk masuk dolar. Kalau ini terus breakout ke atas, 5 wave, 3 anda masuk balik. Itu jangan lepaskan. Ini boleh 5 wave tau. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Ini 3. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5 breakout 3. Habis. Dolar memang habis. Kalau itu jadi. Asalkan pada waktu ini anda tak long dolar. Saya tak tahu berapa kali saya beritahu.
Jatuh macam ni, bang boleh long dollar tak? Saya message 3 pagi pun ada orang tanya, boleh long dollar tak jatuh macam ni? Jangan. Tak sesuai. Okey. Kita ringkas sikit untuk dolar kita tukar balik kepada view ini. Inilah satu kampung, 2. Jadi sini nanti kita cari untuk short. Sini dolar. Untuk shorting dolar balik. Tekan apa-apa terus jadi. Mas, kalau yang benda kalau dia memang macam tu lah. Kalau itu berlaku, UJ breakout ke bawah, dolar index breakout ke bawah, kita tahu itu bukan yen kuat. Itu dolar pengsan. Sedikit dia punya 3 wave kecil macam ni kita cari untuk short dolar. Yang kat sini 3 dalam 3 dalam 3. Kalau itu berlaku. Jadi apa pun kita tengok yang structure kita itu amat ekstrim dolar lemah. Itu amat ekstrim. Apa ke jadi kan saya tak tahu. Kalau itu berlaku, kita tak pergi ekstrim sangat. Kita boleh pergi agresif. Ini agresif. Tapi kita tak pergi ekstrim. Itu ekstrim. Boleh tak jadi? Boleh. Tapi kita ambil yang make sense lah. Yang itu terkejut. Itu boleh berlaku dalam market. Tapi itu terkejut dah. Dolar teruk sangat. Kan? Kita tak ambil view yang teruk sangat. Ini masih ada untuk one more low untuk dolar sebelum dolar buat lonjakan. Okey. Maksudnya U-shape ini wave 1. Ini satu, anda boleh cari untuk U-shape untuk short dia dekat sini. Ini ada incomplete sequence. A, B, 5 wave breakout, 2. U-shape boleh short. Euro US dollar untuk long dia daripada sini. Daripada sini. Bukan daripada sini, dia tak daripada sini. Untuk long dia. Kalau yang itu tadi jadi, ini tak sampai. Kalau dia kecil saja, lepas tu dia buat wave 3. Kalau anda nampak macam ni kan. Dia turun sikit macam ni, lepas tu dia buat dengan momentum. Kalau anda nampak tiba-tiba ada momentum yang besar macam ni kan. Itu dolar habis. UJ jatuh ke bawah. Dolar indeks waktu tu kecil saja, yang kecil saja, yang retracement sikit kita akan trade momentum. Kalau itu berlaku kita akan trade wave 4. 1 2 3 kecil je kita akan trade itu. Itu terlalu ekstrim lah. Kalau kita nak ambil view itu terlalu bukan dia tak boleh jadi, tapi agak ekstrim. Itu adalah dolar memang habis. Kalau itu berlaku, gold, silver, apa-apa komoditi semua positif. Indeks akan sideways ke atas, masih ke atas. Indeks akan masuk wave 3, tapi wave 5 punya wave 3. Okay. GU pun sama, we are expecting ini adalah 1, 2, ini wave 3. Maksudnya ini 1. Ini 1, ini 2, ini wave 3. 4, 5. Then 3 wave. GU. Dan anda boleh trade GU ni dekat sini. Wave 2. Tunggu 3 wave daripada sini. Kalau dia terus buat wave 3 laju kan. Wave 3 ini sini 1. 1 kat sini. Ini 2. 3 dalam 3. Oh, itu tak tahu apa nak jadi. Okay. Australia dollar, US dollar, I'm still looking. Tahu tak kenapa saya jangkakan ini masih ke bawah? Sebab kalau kita lihat untuk Euro AUD ni, saya masih jangkakan ada lagi kaki ke atas. Ini memang kita jangkakan dia akan buat 2. Whether 2 kat sini ataupun ini 1, 2 dan ke atas. Sebab dia tak complete lagi. Kalau ini complete, ada kemungkinan untuk dolar habis. Apa yang saya katakan? Semakin Euro AUD ni makin dekat sini, kekuatan dolar tak ada, habis. The moment ini sampai equal leg, dolar memang habis. Ini sikit-sikit lagi. Sebab itu saya cari peluang untuk 1, 2, 3, 6. Okey? Sebab ini terlalu dekat. Jadi kalau kita jangkakan ini sebagai 1, 2,
Ya. Wave 3 at least 0.618. Terlalu kecil kan? Ya. Kena ada wave 4. Kena ada wave 5. Satu kita cari peluang 123.6. Okey. Ini sebabnya kita jangkakan kalau Euro AUD masih ada room untuk bergerak ke atas, unless Euro AUD ni tiba-tiba breakout ini, breakout B ni. Kalau Euro AUD breakout B, dolar memang habis. Kalau ini breakout B, itu bukan lagi 2. Kita akan terangkit dan 2 kita kat sini. Dan pada waktu itu, Australia dollar outperform. Australia dollar cuma boleh kuat bila dolar lemah. Australia dollar tak dapat kuat bila dolar. Euro boleh kuat bila dolar kuat. Australia dollar, New Zealand dollar tak dapat kuat bila dolar kuat. Euro masih boleh kuat. Tapi Australia dollar dengan New Zealand dollar tak dapat. Kanada boleh. Cuma AUD dengan NZD. Aryan, tulis. Galih nanti minta nota dekat Aryan. Okey. Kalau Euro AUD ni, okey. AUD dengan NZD, dia tak dapat kuat bila dolar kuat. Tengok Ini adalah dolar index. Ini dolar index Okey, ni dolar index. Kejap. Okey. Ini adalah Australia dollar. Of course, AUD, kita ambil AUD, Euro AUD. Euro AUD Euro AUD. Okey. Ni Euro AUD. Ni Euro AUD Mana ni bunyi? Okey. Bila dolar ni lemah, AUD ni kuat. AUD ni adalah lemah. Sorry. Sekali lagi bila dolar ni adalah lemah, AUD ni tak dapat apa-apa. Dia tak dapat apa-apa. Tapi bila dolar kuat, ada okey, lepas ni kita tengok Eurocat. Bila dolar kuat, bila dolar lemah boleh jadi euro yang kuat, AUD yang kuat. Bila dolar lemah boleh jadi euro yang kuat, AUD yang kuat. Tak tahu. Tapi bila dolar kuat, dia tak dapat untuk Australia dollar kuat. Tak dapat. Tengok. Dia tak dapat. Bila dolar kuat, Euro AUD tak akan jatuh. Dia tak akan jatuh. Bila dolar kuat, tengok bila dolar kuat, Euro AUD akan lemah, lebih lemah daripada yang lain. Euro boleh kuat. Nampak? Dolar kuat, Euro kuat. AUD yang cerita dia, bukannya Euro. AUD yang lemah. Bila dolar kuat, AUD tak dapat nak kuat. Tak dapat. Bila Eurocat sampai equal leg, adakah tak tahu? Itu tak dapat nak kata macam tu. Eurocat sampai equal leg, adakah Euro AUD akan terakhir? Tak tahu. Tak tahu. Yang saya tahu, 1236, saya akan tunggu kat situ. Saya akan tunggu untuk Euro AUD ni, untuk wave 3 dia terbentuk. Apa bentuk wave 3? Apa bentuk wave 3 dia? Boleh terangkit. Ini boleh terangkit. Ini boleh habis. Ini higher high. 1, 2, 3, 4, 5. Wave 2 kita kat sini. Sini wave 2. Boleh? Tapi kita tak tahu dia terangkit ke tak. Kalau dia terangkit, terangkitlah. Tak dapat nak buat apa. Sebab kena faham, Wimon, Eurocat sampai equal leg tu bukannya 100 sahaja. 100 sampai 1618. Faham tak?
Bukannya dia 100. Dia adalah EuroCAD. Nampak EuroCAD ni level dia bukan hanya kepada 100. EuroCAD ni level dia adalah ini. Faham? The whole thing ini. Tapi kalau anda dah enter lah. Ini yang tanya itu kan. Wimon tanya itu kan. Ini kan. Dan anda trade kat sini. Ya, anda sepatutnya dah 50% dah. Ini. Sebab saya tak kongsikan chart dia, saya tak letakkan, saya ada trade dia ni. Saya tak kongsikan dalam kita punya apa yang kita ni. Ini dah sampai 100%. Ini dah 50%. Anda sepatutnya dah BE. So dia nak jadi apa kita tak tahu, Wiman. Yang kita tahu anda dah keluar separuh, apa dia nak buat, itu hal dia. Dengan EuroCAD macam ni, there is a possibility, tapi kena ingat, ini masih boleh buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, ataupun ini wave 3, ataupun 5 ini. 1, 2, 3. Dia masih boleh buat benda. Yang 3 ni akan completekan Euro AUD ke atas. Ini tak perlu buat atas. Dia boleh buat macam ni. Faham, Imam? Ya, dia tak 1, 1, 1, 1. Tak. Ya, tapi hala tuju dia asalkan anda tak pergi long dia, anda okey. Kalau anda long dia, anda demam. Ya. Okey? Okey. Kita had mana? Kita cerita, tak payah cerita ni. Dolar asalkan anda tak pergi short. Sebabnya tak pergi long. Apa pun kita tunggu USD CAD atas ini. Boleh tak dia break ke bawah? Boleh. Tapi saya akan tunggu untuk trade dia cuma dekat sini. USD CAD cuma atas yang ini. Lain-lain sama ada euro ke, semua dah ada set up untuk US dollar, kecuali GBP je tak ada. Sebab GBP ni tak break high. Ini tak break high. Tak break higher high. GBP je tak ada break higher high. Kalau ini break higher high, dua ni anda boleh tunggu. Okey? Ini tak break higher high. Letakkan dah. Kita letakkan alert. Kalau dia break higher high, dua ni anda boleh tunggu. Jangan trade semua. Pilih satu. Benda dia sama. 1, 2, 3, 4, 5. Dan tunggu wave 2. 3 wave. Ya? Interesting. Minggu depan cantik. Minggu depan minggu cantik. Dan kena kan. Minggu depan berapa bulan? Minggu depan adalah dalam 23, 25. 23, 25. Ni, turning point. Nampak? Ni guna benda ni. Macam-macam ada kat Outlook ni. Bilanya anda jangkakan akan berlaku turn. Bila anda berlaku continuation. Semua ada, tarikh pun ada. Hai. PMI. Ada cerita tadi Wimon. PMI we are looking at more positive. Kalau more positive tak semestinya US dollar kuat. But there will be reaction untuk US dollar kuat for a moment. Itu yang kita tunggu. So minggu depan saya tunggu retracement ini. Nampak tarikh dia? Yes. Minggu full moon tak. Galih. Gunakan ini lagi bagus daripada Fibo time. Ini pun ada, ini adalah kepada Fibo time tau. Kau nak tahu? Ini kepada Fibo time untuk setahun kita ada berapa minggu. Kita bagikan ni. Ini ada kaitan ni. Saya pernah kongsikan tapi nota tu mana entah. Laptop banjir. Jadi tak dapat nak cari nota tu. Saya save dekat desktop. Bukan dekat Dropbox. Dengan laptop tu dengan PC semua habis. Minggu depan beli baru. Aircon buat hal. Okey. Ini minggu ni 25 ke atas. 25 bulan ke atas. Minggu depan. Dalam 25 ke atas. Jadi kalau PMI bagus malam ni,
US dollar akan kuat sekejap, itu memang kita tengah jangka. We might see a bit of strength untuk US dollar. This move. Saya nak dia ni dah breakout. Ini cukup untuk buat wave 5. Cukup. Dan kita nak dia buat benda ni, baru kita ada entry. Kalau dia tak buat benda ni, kita nak entry kat mana? Faham tak? Ini dah ada low 5, 3, 5 break. Kita tunggu retracement. Nanti Aryan buat. Aryan. Semua serap dia. Dia tengah semayang tu. Tersedak dia duk suruh buat nota. Dia tukang tulis buku. Okey. Faham? Minyong? Okey. Kita memang tak sempat dah masuk topik kita pada hari ini. Okey, gold. Gold ini, if anda nak cari entry, bukan pada semasa. aku lagi. Dia saja. Dia nak makan pun lekat tu. Tapi sekarang we are looking at higher. Sekiranya dekat indeks ni buat wave 3, itu adalah masanya gold akan buat this penurunan. 4, dia akan sampai 4 dan 5. Dugaan Zul. Aduh. Faham? Ini faham tak? Bila indeks masuk wave 3, gold akan buat retracement. Ada kemungkinan buat triangle. Kalau tengok dekat ni, saya tak tandakan selagi indeks ni untuk gold dan silver, mana? Untuk time frame besar, ada kemungkinan untuk ini buat triangle. Faham tak? Ini adalah A, B, C, D dan E. Ada kemungkinan. Tapi anda tak dapat jangka kalau baru tengok satu. Untuk nak lukis triangle, ini tengah wave 4. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 3 lagi ke bawah. Tapi hala 7 dia ke atas. Salah satu yang ni, anda takkan tahu triangle sampailah dia buat yang D ni. Pada waktu ni tak dapat. Tapi itu dekat daily, saya tak dapat nak ni. Masih ada kemungkinan untuk dia buat triangle. Saya ada chart dia, tapi saya tak kongsikan lagi. Kalau itu berlaku, saya kongsikan chart tu. Maksudnya kita habis kat sini dan kita buat yang besar, 3 wave yang besar. Dan 3 wave lagi ke atas. Waktu tu saya akan lukis triangle. Waktu dia buat A, B, C, D tu, masa D baru kita tahu. Tapi payah kita nak jangka triangle. Jadi pada waktu ini, kalau ada incomplete sequence, ada 3 wave, ada breakout, anda cari untuk long. Anda tak trade gold kat sini. Bagi mereka yang trade untuk malam ini, anda tunggu gold trade breakout ini. 1, 2, 3, 4, 5. Breakout. 1, 2, 3. Anda long daripada sini. Kalau gold buat benda ni. Faham? Anda long dari sini. Ini bagi mereka yang trade M5, M15. Boleh? Kalau dia breakout 1 ni, kan? Pukul 11 ke, pukul berapa ke, 3 wave ni ada long. Okay? Silver. Position kita ni, letak je stop loss kat sini, biarkan. Ini boleh jadi kat sini ataupun ini adalah wave 4. Kalau gold masih ke atas, ini wave 4. Kalau ini break, gold tadi akan extend. Faham? Gold tadi akan extend. Jauh lagi. Ini adalah 3. Gold sini akan buat motif. Kalau ini motif, silver ni akan break satu lagi ke atas. Pada waktu ni saya tandakan macam ni.
Apa pun anda sepatutnya dah entry dekat sini. Bukan entry dekat sini. Sini tempat entry dia. Okey, itu dah untuk silver. Minyak minggu depan kita akan cari untuk long. Minyak minggu depan. Okey, ini minyak ada higher high. Minyak minggu depan kita akan cari long daripada dua ni. Itu adalah minyak. Minggu depan sekali lagi. Minggu depan exciting 25 sampai between 25 ke 5 bulan bila kita jagakan correction dalam market dahulu sebelum kita ada turning point. Okey, itu dah Galih, ambil yang ni lama dah kongsi kan. Kita akan tunggu kat sini. Ini adalah untuk minyak. Untuk copper pun sama. Copper pun sama. Jangan, kalau anda dah trade silver, anda tak trade minyak, copper semua ni. Okey, kalau anda trade copper ni saya batalkan ni blue box dia sebabnya ini buat 5 wave. Jadi kalau 5 wave, bila US dollar buat wave 2, ni jadi. Ini jadi. Waktu tu ada trade copper. Okey. Euro AUD hampir. Tengok. Ni Euro cap. Sekejap. Euro AUD. Euro AUD. Hampir. Kalau dia break bawah ni memang US dollar habis. Kalau dia setakat sini adalah wave 1. Ini adalah wave 2. Ini A, ini B. Kita akan letakkan sebagai flat. Saya tak akan tandakan flat. Sampailah dia buktikan apa dia nak buat. Tapi kalau dia break bawah ni, saya terpaksa tandakan dia sebagai flat. Saya akan tandakan dia macam ni. A, B dan C dalam yang merah. Saya akan tandakan dia macam tu. Kalau kita tak tandakan dia sebagai flat, macam mana dia nak naik kalau kita jangka dia naik? Jadi pada waktu ni, selagi dia tak break, selagi dia tak break bawah ni, sini adalah 2. Okey, jangan overreact dengan yang jatuh laju macam ni. Biar dia break structure, then anda react. Okey, untuk Euro GBP masih lagi dalam wave ni, dalam wave 2. Ini adalah untuk Euro GBP. GBP AUD dan GBP NZD juga mula menunjukkan penurunan. Dan ini bermaksud kalau ini betul-betul habis 5 dan start buat B, ini bermaksud untuk dolar ini adalah wave 5 dolar. Maksudnya 5 dolar sini akan lebih panjang. Ini akan buat yang lebih jauh lagi. Apa pun anda tak masuk sekarang, ini akan jatuh lagi. Ini akan extend. Ini akan extend macam ni. Ini akan extend macam ni. Ini 1. Ini 2. Ini extend bawah lagi. Ini 3. Macam ni. Dia jatuh bawah lagi. Okey. Berpandukan GBP AUD. Berpandukan GBP NZD ni. Maksudnya ini dah habis. Ini wave 5. Okey. Kalau dia tak break lah. Ini setakat ni tak ada. Ini belum break. Kalau dia break daripada 4 ni. Okay, ini masih 1, 2, 3, 4, 5 kan. Tak ada apa-apa. Ini 5 macam ni. Masih boleh buat benda ni. Kalau 5 macam ni seperti yang kita tandakan. Kalau dia macam ni. Dan dolar tadi. Dia dah habis. Tak ada dah benda tu. Tak ada benda ni. Dia habis kat sini. Dia habis macam tu. Tak ada 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Itu dia. Itu semua adalah correlation. Itu semua yang saya ceritakan kepada anda correlation melihat impact dia daripada sudut teknikal. Bukannya correlation, minyak turun, dolar naik. Tak. Kita tengok structure dia. Dapat tak kita nak naikkan? Kalau tak nampak dekat chart, macam mana kita kata dia naik? Okey? Memang hari ni tak sempat kita nak cover topik kita. Kita tengok kepada apa tadi? Kripto.
Bitcoin, saya ada update chart dia. Bitcoin, setakat ini saya lukiskan dia based on ni saja, based on apa? Based on elliott wave sahaja. So jangan melompat. Wimon, jangan melompat. Ini yang saya nampak untuk Bitcoin. Ya. Ini adalah kepada lukisan Elliott wave. Okey. Ini masih boleh jadi W, ini boleh jadi A, B, C dan kita habiskan 4 kat sini. Okey. Kenapa saya katakan ini jadi 3, 4 dan 5? Anda semua tahu kan kenapa kan? Ini sebab dia. Saya dah tengok few charts, semuanya menyokong kepada ini sebagai 3. Sebabnya, semua dia mencecah 1618. Jadi untuk melukis dia break 1618 tau. Ni break 1618. Semua chart. Ya. Bukan dekat sini. Bukan dekat sini. Anda tunggu 1-2 minggu. Kalau ini breakout atas, pullback, anda boleh long. Faham, Mimon? Kalau ini breakout atas, anda pada waktu ni anda tak buat apa. Keyword dia, key dia adalah kepada ini, kepada level ini. Ni level dia. 28800 je apa. Ni. Kalau ini breakout ini confirm 5 wave. Kalau dia 5 wave, then anda tengok dia, dan pada waktu ni pun kita nampak dia semua ada. Masa ni kita tak dapat tadakan dia sebagai wave 5 tau. Sampai tak ada divergence. Tengok di time frame kecil. Dia tak ada divergence. 3 ni tak ada divergence. Sorry, ini tak berakhir dengan divergence. Yes, faham. So apa yang anda tunggu adalah anda tunggu this one. Kalau dia tak break, kalau dia tak buat benda ni, then anda cari Bitcoin, bukannya beli dekat high, anda tunggu kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, then anda tunggu ni. This one. Faham? Itu adalah benda ni. Pada waktu ni tak ada apa-apa. Kalau dia buat yang ini, kalau dia buat yang ini, saya pun nak beli. Kat sini. Ini adalah gambaran besar. Boleh, bagi mereka yang tak ada akses, macam Wimon dia dapat tengok chart saya. Tapi bagi mereka yang tak ada akses kepada chart saya, sebab ini tak ada dalam chart pack. Anda boleh ambil weekly punya chart. Ini adalah weekly chart gambaran besar untuk Bitcoin sekarang. Okay. Kita tak dapat tandakan ini sebagai lain sebab sini kita tandakan sebagai 3 sebab dia lebih 1618. Boleh screenshot? Dah screenshot? Okay, Wimon dapat tengok chat saya tahu. Aizat dapat. Mingyong, kena tengok. Kasyah. Ini adalah untuk Bitcoin. XRP. Kalau Bitcoin ke bawah, it will pull back all, more or less all crypto. Ini adalah yang paling besar market cap. Kalau Apple jatuh, anda rasa pasaran saham macam mana? Yes. Tapi belum sekarang. Tian, pada waktu ni lah anda simpan-simpan duit. Faham? Nak menyauknya kat sini, jangan menyauk dekat tengah-tengah ni. Itu bukan sauk, kena sauk ada. Faham? Nak sauk pun tengok tempat. Kita sauk berhemah. Apa jadi cat ni? Okey? Sauk, kita sauk berhemah. Jangan sauk main sauk, kena sauk. Okey? Tapi bukan sekarang, bukan sekarang. There will be sharp correction. Kalau dia zigzag, kalau dia zigzag, ini pernah jadi yang sini tau. Faham tak? Ini pernah jadi dekat sini. Ini yang orang bising-bising 2017 dulu tak?
Kalau buka tak kacau ke? Kalau buka apa? Kalau buka apa Zat? Tak. Buka je. Tak kacau. Saya letakkan dia tak ada notification kat saya. Buka lah. Anda boleh buka semua chat saya ni. Saya tahu Roslan selalu buka. Dia senyap-senyap. Roslan dengan Wimun selalu buka. Saya dapat tengok IP mana. Roslan dengan Wimun selalu buka. Ya. Buka Zat. Satu saya kongsikan password tu. Dia orang ni semua ada password trading view saya kalau nak tahu. Buka tak ada. Asalkan ada, jangan pergi lukis-lukis balik. Penat aku nak lukis. Jangan pergi padam dia. Pengsan. Jangan kacau dia. Siapa tak duduk selalu tinggal Vibo. Roslan selalu, saya tahu kan. Dia senyap-senyap tapi dia selalu buka. Nak juga Zul. Tak cukup. Kita dapat 5 je. Nanti tahun depan insya-Allah ada muka baru. Yang 3 orang ni dia orang profit saja. Profit saja. Tak adalah profit banyak tapi dalam profit lah. Sebab dia market cap besar. PM tepi. Ada PM, tanya dia orang. Okey, ni adalah untuk Bitcoin. Ini adalah untuk saham mana saya? Ini adalah untuk saham Google. Nampak everything is still up, still up. Maksudnya untuk tapi anda ingat ini semua dah dalam divergence. Jadi kalau anda nak masuk untuk lama tak sesuai. Dekat sini everything ada divergence dan sekarang ni tak ada high. Everything ending dengan divergence. Kita dah ada peak dekat sini. Kita dah ada ni. Kita dah ada snake yang berlaku dekat sini. Wave 3. Wave 3 snake dah ada. Dah reset dengan wave 4. Jadi kalau nak masuk bukan masanya untuk anda ni tapi kalau anda intraday, ini ada set up tau. Faham tak? Ini ada set up. Anda tunggu 1, 2, ada incomplete kan? 1, 2. Faham? Okey, Google. Okey, satu lagi apa yang saya sempat update banyak chart yang saya tak sempat update. Ni pun sama. Ini tak sempat tengok. Kalau dia breakout sikit, dan 1, 2, 3 pun sama. Faham? Kalau dia breakout, breakout ini. Ini tak breakout lagi. Nampak? Benda yang anda apply hari-hari, yang kita cerita hari-hari. Kalau Apple ke atas, dan indeks semua akan ke atas. Kita tengoklah. Pada waktu ni, pre-market dia sama. Pre-market dia atas sikit daripada close malam. Jadi kita jagakan untuk Wall Street malam ni lebih positif. Jadi sesuailah dengan yang gambaran kita semua tadi. Jadi apa yang kita tunggu untuk trade? Dari tadi cerita apa kita nak tengok untuk trade adalah kepada Euro JPY, CAD JPY dan GBP JPY. GBP JPY ni belum. GBP JPY yes. GU yang tak break. Tapi yang ada direct set up AUD JPY sama macam yen pair lain. Kalau anda dah trade NZD JPY, anda sepatutnya dah BE kan. Okey, then anda boleh letak AUD JPY. Faham? Maksudnya anda boleh letak AUD JPY. Dah selamat, dah cerita kan. Kalau apa-apa kena BE, anda dah ambil separuh, anda trade AUD JPY. Tak ada hal. Sebab yang tu tadi tak ada risk. So yang saya prefer AUD JPY. Faham kenapa kan? Sebab yang lain-lain ni wave 2 dia shallow sangat, tak sampai 38.2. Yang ini sampai 38.2 ataupun lebih. Untuk dollar pair, perhatian saya kepada UCAD. Tapi yang lain-lain ni pun dah ada set up U-Share, Euro, US dollar. AUD US dollar tak ada. NZD US dollar tak ada. Sebabnya satu dia tak break out high. Nak tengok satu dia. Crosses Euro AUD kalau dia sampai 123.6, minggu depan minyak dan copper. Minggu depan kita akan banyak trade. So apa kita tahu tak kenapa minggu depan? Kenapa kita tengok komoditi pian? Tahu tak kenapa kita tengah tunggu nak trade komoditi minggu depan? Copper, minyak
Kenapa? Gold, silver kalau ada pullback, apa ia benar? saya minggu depan saya akan perhatikan market ni. Sebab kita tengah tunggu dolar masuk 3 dalam 3. Aizat paling banyak gain. Selagi korang untung, saya tak cerita apa-apa. Kalau ada yang rugi, dan kita akan buat live. Kerana ada set up, ya. Tapi sebab kita tengah jangka dolar untuk buat wave 3 dalam 3. Bila dolar, yes. Kita sedang tunggu dolar weak. 3 dalam 3. Bila dolar weak, komoditi dolar. Ya. Tu yang kita tengah tunggu AUD JPY. Inflasi. Yes. Tu antara dia lah. Nampak? Fundamental, sentiment, technical, time, semua cantik minggu depan. Semua cantik. Boleh Bimon? Boleh tengok CNN, boleh tengok Bloomberg. Tapi nak entry kat mana? Ni kita cerita. Timing. Apa lagi tak ada? Kat mana entry, stop loss, TP. Semua tu dalam satu sistem. Satu saya tak nak cerita benda lain. Benda ni yang bagusnya pasal 3711 punya sistem, dia merangkumkan semua ni. Kalau saya gunakan Wyckoff, saya tak dapat terangkan benda ni. Saya dapat cuma cerita spring, saya dapat cerita uptrend, saya dapat cerita yang cerita tu lah. Aku tunggu dia punya structure complete, kita tunggu distribution, kita dapat cerita benda tu. Tapi saya tak dapat nak ceritakan yang seperti saya ceritakan sekarang. Semua ni. Nampak? Boleh? Okey. Kita ada 12 minit. Memang tak sempat untuk cover topik kita pada malam ini. Minggu ni saya duk tersasar je. Okey. Tapi itulah dia di mana bila kita mula berdagang ni, basically, ambil ini saya save dulu kejap. Bagi siapa yang tak tahu, kita ada satu channel dekat Discord. Anda boleh download dan tengok chart saya yang saya kongsikan. Ada 5 set, ada 4 set. 4 set, satu set tu ada 8 chart. Mostly lah. Ada yang macam JPY, pair tak banyak. Okey. Tak, Wyckoff boleh guna. Semua sistem bagus. Kita nak lihat kepada correlation, untuk kaitkan dia, payah kan? Kecuali anda tengok kepada time frame yang besar. Kalau berapa ramai kat sini trade dekat daily ataupun weekly? Tak ramai. Kalau untuk tengok time frame kecil, anda tunggu kepada, contohnya sekarang ni market tengah buat distribution. Contohnya market tengah distribute. Dan anda, kita ada psikologi, lepas tu kita ada uptrend, lepas tu kita ada sign of weakness, kan? Sign of strength. Lepas tu kita ada penurunan, kan? Lepas tu kita ada spring, lepas tu kita ada uptrend. Anda tengah tunggu benda ni. Berapa banyak yang anda dapat kaitkan dalam instrumen yang sama? Tak dapat. Kalau anda nak gunakan correlation kepada kumpulan dia, saya pernah buat tau. Tahun 2009, saya nak ceritakan benda ni. Yes, ada. Tapi dia akan ada yang lagging, dia akan ada yang ni. Konsep Wyckoff, saya masukkan dalam kita punya 3711. Iaitu kepada apa leading, apa yang lagging, apa yang concurrent, kepada composite. Saya masukkan benda tu dalam 3711 ni. 3711 dia bukannya elite wave. Dia adalah correlation. Kita gunakan elite wave untuk menjelaskan sistem dagangan kita. Macam mana kita come up with model pasaran. Itulah market dynamic. Di mana saya menjelaskan
menerusi 3711. Itulah market dynamic. 3710 lah jadinya. Saya menggunakan Elliott wave. Tetapi kalau anda perasan, correlation saya bukan pure correlation minyak naik US dollar jatuh. Tak. Saya gunakan prinsipal Wyckoff di mana melihat kepada composite man kepada 3 instrumen, 3 komposit, 3 pemain utama dalam pasaran. Iaitu tiga ni institution bagi saya lah. Iaitu dolar, JPY, indices. Apa 3 ni buat? Apa yang lead, apa yang sideways, apa yang lagging. Saya gunakan konsep itu. Tapi tak directly kepada ni. Saya lihat kepada menjelaskan correlation dia berdasarkan prinsip dalam Wyckoff. Saya tak masukkan pada effort dan lain-lain lah. Bagi siapa yang buat Wyckoff tu faham lah. Boleh? Itu caranya saya letakkan dalam model pasaran saya. Jadi sebagai seorang pedagang, kita sentuh sikit topik kita. Kita sentuh yang ini saja dengan second page ni. Dengan ni. Dengan apa? Kita sentuh benda ni. Sebagai seorang pedagang, hanya dengan memiliki yang ini anda semua boleh buat. Kalau anda tak faham apa saya ceritakan sejam lebih ni, anda pakai je teknik anda apa-apa. Anda pakai je teknik anda. Kita teruknya lagging kita ni. Okey. Anda pakai je teknik anda apa-apa. Tak kisah. Apa yang anda perlu buat adalah benda ni. Kalau anda tak faham apa Zul cerita aku nak buat Elliott wave ni, tak ada masa aku nak buat. Tak perlu. Tak perlu. Anda buat teknik, anda buat benda ni. Step pertama. Langkah pertama untuk sistem dagangan, untuk sistem dagangan anda identify 3 teknik anda. 3 teknik. Anda identify 3 teknik anda. Anda tuliskan secara lengkap apa yang bagaimana teknik anda menjelaskan trend. Itu yang pertama. Adakah dia naik, adakah dia turun, adakah dia sideways. Okey, itu langkah pertama dalam teknik anda. Yang kedua, apakah bentuk setup untuk long? Apakah bentuk setup untuk short? Apa rupa chart dia? Buat grafik anda, buat sendiri, tak payah kongsi kepada orang. Apa grafik dia? Lepas tu 3, okey, kat mana entry dan kat mana exit initial. Okey. Yang keempat, cara anda untuk manage. Okey. Keempat-empat elemen ni kena ada dalam satu trading teknik yang lengkap. Anda tak dapat, ini buy euro USD, sell euro USD. Stop loss kat sini, TP kat mana? Kita nak manage dia bila nak letak biji. Kalau ni kita boleh keluar separuh ataupun nak biar. Dia semua kena lengkap. Dalam sistem dagangan, keempat-empat ni kena ada. So, tuliskan untuk 3 teknik anda. I'm sure most of you guys ada lebih daripada 1 teknik. Kecuali yang baru download MT4 sebelum join kita punya ni tadi lah. Itu Galih. Galih pergi mana? Manage yang macam kita, 50% kita keluar separuh. Lepas tu alih BE. Itu contoh dia. Faham kan? Yang dalam 3711 kita buat benda tu. Dan bila kita alihkan lagi, bila kita tak jangka dia akan reverse banyak macam silver kan, kita alih atas sikit. Euro JPY kita alih atas sikit. Kalau take half profit tu bukan exit. Tak. Itu bukan exit. Itu masih ada separuh lagi jalan kan. Itu contoh dia. Tapi kena ada dalam teknik, dalam kita trade, most of the time kita tengah tengok position yang dah jalan, sama ada dia profit ataupun dia tengah loss. Bukannya kita cari entry saja kan.
Bukannya 24 jam dah tekan entry. Buka je MT4, tekan entry. Itu nak demam. Jurus. Finale. MT5 baru. Patutlah buka aku punya chart plan. Tak ada MT5. Buka. Okey. Jadi tuliskan teknik anda, teknik anda, tuliskan. Lepas tu, tiga teknik ni, anda buka demo 1, demo 2, demo 3. Okey? Anda test out dia, sekurang-kurangnya lah, buruk-buruk lah 30. Itu bagi mereka yang malas. Kalau anda sederhana 100 setup, anda trade dia dekat demo. Okey? Dekat demo. So, apa yang anda buat, dapatkan parameter teknik berkenaan. Berapa average, berapa kali entry. Buatkan berapa kali entry, sama ada anda nak gunakan faktor weekly, ataupun monthly, ataupun quarterly. Ini 3 bulan. Dan dapatkan berapa kali dia entry. Itu nombor 1. Okey? Anda cuma ikut dia. Dia tak ada bagi entry, jangan tekan. Yes. Ambil masa. Ini kena ada. Nombor 2 adalah apa dia punya expectancy. Apa expectancy sistem anda? Satu entry berapa pulangan dia secara average dia? Minggu depan kita banyak cerita benda ni. Okey. Ketiga, apa winning percentage dia? Apa? Kadang-kadang sistem tu dia banyak loss, tapi dia buat duit. Kadang-kadang winning percentage dia mungkin 45%, tapi sebabkan risk reward sistem anda. Ni entry exit termasuk risk reward. Apa risk reward sistem anda? Apa filter-filter yang anda gunakan? Setup yang anda gunakan. Itu termasuk sebenarnya ni dalam setup. Bukan dalam ni. Ni dalam setup. Risk reward. Ni semua kena ada lah. Janganlah teknik cuma ada entry je. Itu mengarut. Kan? Anda bukan buat duit daripada entry, anda buat duit daripada keluar. Risk reward, apa long short, apa risk reward minimum sistem berkenaan. Tuliskan, anda ikut je dia, test. Yes Pian, exactly. 3711 market sideways, dia hancur. Tapi bila market trading, champion. Masa market trading, dia lah champion. Tapi waktu market sideways, hancur dia. Itu 37. So itu dalam trading, anda tak dapat nak ego tau. Anda bergantung kepada market. Anda tak dapat sentiasa nak bimbang pasal market. Anda cuma bimbang pasal disiplin anda. Anda cuma ikut sistem anda. Itu trading. Anda tak dapat nak betul semua. Anda tahu sistem anda tak perfect. Tak ada sistem perfect. Anda cuma ikut dia. Dia masuk, masuklah. Dia keluarlah. Kita ikut je. Sampai tu jaga duit. Itu je kerja kita. Kalau anda cuba trade market, betul dalam market, memang tak ada. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Nama pun dah Selamat Hari Raya. Betul. Betul Pian. Tak semua sistem. Ya, betul. Seriously. Tak semua sistem kena kepada market. Tapi anda kena faham. Sebab itu anda cuma nak trade market dalam keadaan apa? 3711 adalah trade market dalam trading. Kalau anda ada sistem untuk market sideways dan kena kepada anda, Zul kata trade saja. Aku punya teknik ni buat duit juga dalam sideways. Pakailah. Itu je. Boleh? Okey, saya tak nak ambil masa Zatul banyak sangat. Zatul okey je kalau saya ambil masa dia last ni. Tapi tak apa. Saya ceritakan sikit lah. Ambil masa sikit ya Zatul. Zatul tengah dengar ni. Okey. Dapatkan anda punya ni. Test out sistem anda. Test out sistem anda. Dan settlekan yang belah sini. Settlekan yang belah sini. Jadi anda dapat dia punya prestasi. Kerja anda sekarang ni, anda cuma melabur kepada dia. Anda bukannya pandai trade. Jangan pandai trade. Anda cuma melabur. Sistem kata buy. Sistem kata sell. Dia kata masuk. Dia kata keluar. Jangan pandai. Ikut dia. Itu je. Kalau saya selesa pakai je. Sebab dia simple. Sebenarnya dia simple. Belum full lagi.
10%. Apa teknik semua bagus. Tak ada teknik tak bagus, kan? Yang orang trading retracement, kalau itu sesuai kepada anda dan anda tahu sistem yang tak bagus adalah anda tak tahu dia punya prestasi. Dia tak ada clear macam mana masuk, macam mana keluar dan macam mana main. Itu tak bagus. Yang jenis kalau nak TP secukup rasa. Yang cukup-cukup rasa tu jangan. Sebabnya binasa. Itu je. Yes. Sebabnya 3711 ni dia lebih, kalau anda suka swing, itu dia. Tapi kalau anda intraday boleh, cuma dia banyak kerja. Sebabnya kena tengok kecil-kecil. Tapi kalau anda seorang bekerja, anda trade time frame H4, anda update chart anda sekali sehari je. Kan ada set up, letak limit order, dah stop loss TP biar. Manage, letak limit order, letak alert, lepas tu buat kerja anda. Itu je. Jurus bulan. Hari minggu depan. Okey, kita dah ambil banyak masa Zatul ni. PA untuk cek chart. Oh. Chart saya kan ada. Lagi simple kan, tengok chart. Dah habis cerita. Semua Zul cakap betul tu, apa tu? Dia trading itu je sebenarnya. Jangan pandai trade. Anda cuma buat, anda melabur kepada teknik. Itu je, anda trade teknik tu. Masalahnya bila kita pandai. Ini naik lagi ni. Dia yang apa? Yang ada panggil yang hantu raya tu. Aisyah, yang hantu raya tu. Masuk tu masalah. Ni saya tak sebut. Aryan dah sebut awal. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Okey? Kita dah ambil masa Zatul ni. InsyaAllah. Selamat berhujung minggu. Kita bersama lagi insyaAllah pada minggu depan. Nanti Zatul bagi tahulah bila jadual saya. Saya ikut Zatul. Zatul cakap petang. Malam. Saya ikut dia. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.